Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Maksudnya, jika kamu melihat wajah mereka, nescaya kamu akan menyaksikan kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan, iaitu sifat-sifat kemewahan, kemuliaan, kebahagiaan, kehormatan dan kepimpinan yang padanya mereka benar-benar berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa agungnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka minum dari khamar murni yang dilap, yakni mereka diberi minum dari khamar syurga. Ar-Rahiq merupakan salah satu nama minuman khamar. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan Al-Hasan. Dan mengenai firmannya, khitamuhu misk, laknya adalah kasturi, Ibnu Mas'ud mengatakan yakni dicampurkan dengan minyak kasturi. Sedangkan Al-Awfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah telah membuat baik minuman khamar itu bagi mereka yang ia merupakan sesuatu yang paling akhir dipersembahkan, yang ditutup lagi dengan minyak kasturi. Adapun Ibrahim dan Al-Hasan mengatakan khitamuhu misk, maksudnya adalah kesudahannya adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Ya, ini dalam keadaan seperti itu hendaklah orang-orang saling membanggakan diri, saling bermewah-mewah dan memperbanyak, serta berlumba-lumba untuk meraih apa yang telah diperoleh oleh orang-orang saleh terdahulu. Firman Allah, wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Maksudnya campuran minuman ar-rahiq itu adalah apa yang disebut dengan tasnim, iaitu salah satu minuman yang diberi nama tasnim, yang ia merupakan minuman yang paling mulia, lagi paling tinggi bagi penghuni syurga. Demikian yang dikatakan oleh Abu Salih dan Ad-Dhahhak. Oleh kerana itu dia berfirman, ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu minuman yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni tanpa campuran. Dan diminum oleh ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan yang dengan dicampur minuman lain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi izinkan kita untuk membaca daripada ayat-ayat Al-Quran, untuk mendalami daripada isi kandungan Al-Quran, untuk cuba memahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, daripada perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk membersihkan hati kita ini melalui pembacaan Al-Quran dan mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah ala hadhin ni'mah. Naam. Dalam beberapa ayat sebelum ini disebutkan tentang ayat alal araik yanzurun, orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang disebutkan sebagai innal abrar, orang-orang yang banyak berbakti, berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im alal araik yanzurun. Kita sebutkan bahawa al-araik ataupun perkataan singularnya arikah, yang mana ianya merupakan katil yang mempunyai kelambu. Katil yang mempunyai kelambu. Al-arikah
Yang mana ahli syurga akan duduk di atas arikah, berada di atas seakan-akan macam singgah sana, katil, tapi ada kelambu yang mana kita sebutkan bahawa daripadanya ataupun daripada atas katil singgah sana mereka itu, mereka akan melihat yang durun, yang mana pada hari kiamat di dalam syurga mereka akan diberikan penglihatan yang luar biasa, yang mana daripada katil mereka itu mereka dapat melihat apa sahaja yang mereka kehendaki, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mata mereka itu dapat melihat sejauh mata memandang, dapat melihat ke dalam ataupun di setiap kerajaan mereka yang Allah berikan di dalam syurga. Bahkan mereka dapat melihat ke dalam, hatta ke dalam neraka, dan keadaan orang-orang yang dahulu bermusuhan dengan mereka ataupun orang-orang yang pernah menyakiti mereka, sehingga orang itu dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebutkan bahawa ahli syurga juga diberi kekuatan penglihatan mereka itu, sehingga mereka dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekembalinya mereka daripada melihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan bertambah bercahaya, bertambah handsome keadaan mereka, yang mana disebutkan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yang mana kita boleh melihat kegembiraan, kenikmatan itu terserlah pada wajah mereka. Dan kita sebutkan bahawa penglihatan di dalam syurga ini tidak seperti apa yang berlaku pada alam dunia, iaitu dekat dunia ni untuk nak menguatkan pandangan, terkadang kita kena pakai spek mata, terkadang kita kena gunakan teleskop, terkadang kita kena gunakan mikroskop, terkadang kita perlu guna cermin mata hitam. Sebab apa? Panas sangat dia punya cahaya dan dia punya sinaran, sehingga kita tak mampu untuk membuka dari melihat dengan jelas. Wahakadha, akan tetapi pandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga itu sangat kuat, sehingga mereka dapat melihat pada jarak yang sangat jauh, dan tidak ada apa-apa yang dapat menghalang daripada penglihatan mereka, ahli syurga. Kemudian dan tidak selayaknya kita orang Islam untuk memikirkan bahawa apa-apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga itu seperti apa yang dijadikan Allah di dalam alam dunia. Dan kalau kita tengok dekat alam dunia ni pun ada mata yang terhijab dari sesuatu perkara. Sebagai contoh, mata kelawar itu tak dapat nak melihat apabila terangnya cahaya. Bila ada matahari, kelawar tak mampu untuk melihat dengan jelas ataupun membuka matanya. Fi nur dhaif ka nur najm yashuf. Tapi kalau ada cahaya yang lemah, mungkin dia boleh melihat. Seperti di waktu malam ada cahaya daripada bulan, maka kelawar dapat melihat di waktu malam kerana cahayanya tidak begitu kuat ataupun tidak begitu terang. Khufash mawjudah idza jaa asy-syams ma'ad yashuf. Jadi apabila tiba terbitnya matahari, maka kelawar tak dapat melihat. Sebab apa? Kelemahan yang terdapat pada matanya itu menghalang dia daripada melihat sewaktu cahaya sangat terang. Begitu juga dengan manusia. Ada di kalangan manusia ini yang penglihatannya lemah. Apabila cahaya terlalu terang, mereka tidak dapat melihat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segelintir ataupun segolongan, sekumpulan manusia yang mana mereka mempunyai mata tapi mereka tidak melihat. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga wa tarahum yanzurun, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu melihat mereka meletakkan pandangan mereka itu pada kamu, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak dapat melihat hakikatmu. Kerana apa? Kerana cahaya yang keluar daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat, sehingga orang-orang yang degil, orang-orang yang keras hati mereka tak dapat melihat cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
disebabkan kegelapan hati mereka itu, sehingga cahaya yang terlalu kuat yang datang dari Rasulullah itu membutakan ataupun menyebabkan mereka tak mampu melihat, dan disebabkan itu mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau mereka mempunyai pandangan mata yang kuat, tidak ada seorang pun yang mempunyai pandangan yang tajam melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, kecuali mereka akan beriman, akan terkesan. Tidak ada orang yang meletakkan pandangannya pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kecuali mereka akan beriman, mereka akan suka, mereka akan cinta, mereka akan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Maulid Dibai, man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhi kadzab. Barang siapa yang melihat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang bersih, maka dia akan mengetahui bahawa wajah Rasulullah ini bukanlah wajah orang-orang yang berdusta sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang Yahudi ataupun berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum dia memeluk agama Islam, dia merupakan seorang Yahudi. Dia mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam ni dia berada di kota Madinah pada waktu itu, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah sewaktu hijrah, dia kata apa, lamma jaa ilal Madinah alimtu annahu nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba sahaja di kota Madinah, aku mengetahui bahawa dia seorang nabi. Daripada raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui akan kemuliaan, kejujuran dan kebenaran apa yang terkandung di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanyakan manusia terhijab daripada memandang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Bahkan kita ni asbab kita tak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi adalah kerana kita terhijab dengan perkara-perkara dunia, dengan kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kelalaian kita dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau ada kejujuran dalam hati kita untuk melihat wajah Rasulullah dan berusaha ke arah itu, insya-Allah pasti akan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan persediakan penglihatan kita ini agar supaya penglihatan mata kita ini dimuliakan Allah dengan dapat melihat kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin Allahumma amin. Naam. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui daripada raut wajah mereka akan kenikmatan yang mereka rasakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajah-wajah ahli syurga. Ada yang mengatakan musfirah, yakni bercahaya, dhahikah, dalam keadaan tersenyum, mustabsyirah, seakan-akan orang yang gembira mendapat berita gembira, munirah, yang sangat terang bercahaya, jamilah, cantik, yang mana keindahan wajah mereka itu sentiasa bertambah. Seperti mana keindahan di dalam syurga, kenikmatan di dalam syurga itu sentiasa bertambah, begitu juga wajah ahli syurga sentiasa bertambah akan keceriaan, cahaya mereka bertambah. Thaniyum ahsan min thalith. Naam. Min awal. Setiap waktu keindahan wajah ahli syurga itu bertambah. Hari pertama cantik, lebih cantik daripada sebelum dia masuk syurga. Hari kedua lebih cantik daripada hari pertama. Hari ketiga lebih cantik daripada hari kedua. Wa hakadha ilal abad. Wa amma 'inda an-nazar ila wajhillah. Adapun selepas mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kecantikan yang luar biasa yang akan terlihat pada wajah mereka. Yaksunaha wal husn yastamir wa yazdad. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan pada kami ini ada lagi penambahan-penambahan yang banyak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kekayaan, kurniaan, anugerah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berkurangan walaupun diberikan penambahan kepada setiap ahli syurga itu dengan penambahan yang banyak. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ahli syurga ataupun tentang keadaan di dalam syurga. Wa idza ra'aita, apabila kamu melihat di dalam syurga itu, thamma, melihat di dalam syurga, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu melihat akan kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Luar biasa kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya dan juga di dalam syurga.
kalau kita dapat bayangkan, na'am, law urida 'alaika mulku jami'il muluk min awwal dunya ila akhir fi muqabil sa'ah min dzakal mulk lakanat as-sa'ah fi dzalikal mulk atyab wa arghab. Na'am, kalau dikumpulkan segala harta kekayaan, dikumpulkan segala kerajaan daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehingga ke hari kiamat, nak dibandingkan dengan kerajaan seseorang dapat merasai di dalam syurga itu walaupun sesaat, maka sesaat kerajaan yang ada di dalam syurga itu lebih nikmat, lebih mulia, lebih berharga, lebih disukai, lebih kenikmatannya, lebih bermanfaat daripada mempunyai kerajaan yang lama daripada zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Bagaimana pula keadaannya kalau kerajaan di dalam syurga itu adalah selama-lamanya? Bagaimana pula kerajaan dan kenikmatan yang seseorang itu akan merasai di dalam syurga adalah untuk selama-lamanya. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk memilih sesuatu perkara yang lebih kekal berbanding dengan perkara-perkara yang akan hancur dan musnah. Amin, Allahumma amin. Min awwali ma yunadun bihi awwal dukhul ila jannah innalakum an tahyaun fiha fala tamutuna abada. Daripada mula kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang yang menyeru, akan ada orang yang membuat pengumuman dengan mengatakan, innalakum, sesungguhnya buat kamu, an tahyau fiha, untuk hidup di dalam syurga itu, fala tamutuna abada, dan kamu tidak akan mati di dalamnya. Kamu akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Sesungguhnya kamu akan kekal muda dan kamu tidak akan menjadi tua selama-lamanya. Innalakum an tasihhu fala tamutu abada. Sesungguhnya kamu akan kekal sihat, tidak akan sakit, tidak akan ada penyakit, tidak ada wabak, tidak ada COVID, tidak ada apa-apa perkara untuk nak dibimbangkan, tidak ada apa-apa penyakit untuk nak dirisaukan. Walaupun minum daripada sungai madu, daripada sungai susu, daripada sungai arak, daripada sungai air, tak ada apa-apa yang akan memudaratkan kita. Walaupun kenikmatannya itu sentiasa bertambah, walaupun dia punya manis tu sentiasa bertambah, akan tetapi tak akan dapat kencing manis, tak dapat heart attack, high cholesterol dan sebagainya. Innalakum an tasihhu fala tamradu abada. Sesungguhnya buat kamu itu kesihatan dan kamu tidak akan ditimpa apa-apa penyakit selama-lamanya. Innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kamu akan sentiasa berada dalam kenikmatan dan tidak ada pengurangan dalam kenikmatan tersebut, sehingga apabila dikurangkan kenikmatan, kita akan rasa boring ataupun rasa tak happy, tak gembira. Macam kat dunia kan, bila hari ada nikmat, seronok. Bila nikmat itu dicabut ataupun kita hilang daripada sesuatu nikmat, kita akan rasa sedih ataupun rasa merasa sedih. La ilaha illallah. Maka kalau ditanyakan, adakah apa-apa kenikmatan yang dapat menyerupai akan kenikmatan di dalam syurga? Tak ada apa-apa kenikmatan di dunia ini yang dapat mendekati daripada kenikmatan syurga. Hidup selama-lamanya, dahlah selama-lamanya, lepas tu tak tua, lepas tu tak sakit, lepas tu sentiasa berada dalam kenikmatan. Kalau dekat dunia ni, satu hari pasti akan mati. Kalau dekat dunia, mungkin muda dapat menikmati. Bila dah berumur tua, ada perkara-perkara yang menghalang daripada merasakan kenikmatan. Apabila sakit, kesakitan itu akan menghalang daripada merasai daripada kenikmatan. La ilaha illallah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya. Allahumma ja'alna minhum. Naam. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala buka penglihatan hatinya dan melihat akan kebenaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka di dunia ini dipanggil orang yang fakir, dipanggil orang-orang yang miskin, dipanggil yakni orang tidak memberi perhatian kepada mereka, akan tetapi kalau hati mereka itu benar, jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, maka pada hakikatnya mereka itu adalah raja-raja. Nampak di dunia macam tak ada benda, akan tetapi pada hakikatnya mereka itulah
yang akan digelar sebagai raja ataupun pemerintah di akhirat nanti. Wahum ya'sunallah wa yukhalifunahu masiruhum muhzin wa nihayatuhum mut'ibah. Akan tetapi kalau digelar raja, digelar pemerintah di dunia ini, mempunyai segala merasai kenikmatan yang sementara, dan bermaksiat dan melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka penghujung mereka itu akan menyedihkan dan memenatkan buat mereka. Ma ladzatul aish illa suhbatul fuqara. Disebutkan di dalam satu qasidah ataupun dalam satu bait syair bahasa Arab, tidak ada kenikmatan hakikatnya kecuali apabila bersahabat dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka mempunyai diamanahkan Allah dengan harta dunia ataupun tidak, akan tetapi hati mereka itu sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa rasa kebutuhan ataupun keperluan terhadap fadlillah, kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang mempunyai hati seperti ini pada hakikatnya adalah salatin, sultan-sultan ataupun raja-raja, pengetua, wasadat wal umara, dan para pemimpin. Fashabhum, maka bersahabatlah dengan mereka, wa ta'addab fi majalisihim, dan beradablah di dalam majlis-majlis mereka, wa khalli hubbaka mahma qaddamuka wara. Naam, maka janganlah mencintai apa-apa selain daripada orang-orang seperti ini, yang bersifat dengan seperti ini. Ahibbahum wa walihim wa bimuhjati wa khususan minhum nafara. Naam, maka kedepankanlah mereka ini dan kasihlah mereka dan taat setialah kepada mereka, kerana mereka ini adalah orang-orang qaumun kiramus sajaya haitsu majalasu. Mereka ini adalah kaum orang-orang yang mulia, yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Haitsu ma jalasu yabqal makan ala atharihim atira. Di mana-mana sahaja mereka duduk, di mana-mana sahaja mereka pergi, selepas mereka bangkit daripada tempat tersebut, maka kekal di tempat yang mereka duduk ataupun di tempat mereka lalui akan bau yang wangi. Maksudnya meninggalkan kesan-kesan yang baik di mana-mana sahaja mereka berada. Seperti mana yang disebutkan juga tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bila wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fih, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di tempat tersebut, maka akan diketahui bahawa Rasulullah pernah lalu di jalan ini, kerana ada bau indah yang dapat dikesan di tempat tersebut. Itu daripada segi alam zahir. Alam zahir dapat bauan yang indah apabila Rasulullah berada di situ. Akan tetapi di alam yang tak boleh kita nampak, jikalau orang-orang yang mengikuti daripada Rasulullah, mana-mana mereka sahaja meninggalkan keberkatan, apatah lagi ketua mereka iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kesan keberkatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah di mana-mana sahaja baginda berada akan memberikan kesan ataupun keberkatan yang lebih di tempat itu, ataupun bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan keberkatan daripada tempat tersebut. Man li wa anna limithli an yuzahimahum ala mawaridi lam ulfi biha kadara. Dan berkata syair ini, dikata apa? Man li wa anni, siapakah aku dan aku tidak layak, orang-orang seperti aku ini tak layak untuk mendekati mereka, orang-orang salih. Akan tetapi aku tidak ada tempat lain untuk nak pergi melainkan kepada mereka. Pada hakikatnya seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihina walastu minhum, aku cinta kepada orang-orang salih dan walaupun aku bukan di kalangan mereka. La'alli anala bihim syafa'ah, moga-moga aku mendapat syafaat daripada mereka. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu bukan daripada golongan orang salih, kita ni apa agaknya? Kalau Imam Syafi'i bukan daripada orang salih, beliau mengaku bahawa ataupun beliau iaitu mengatakan tentang diri beliau, iaitu uhibbus salihin walastu minhum, aku cinta kepada orang-orang salih walaupun aku bukan daripada golongan mereka. Akan tetapi dengan kecintaan terhadap mereka, dengan setia dan taat dan berkhidmat kepada mereka, moga-moga kita mendapat keberkatan dan syafaat daripada mereka. La ilaha illallah. Lihadza lamma jalasuhu washabuhu dhaqu.
disebabkan itu orang-orang yang mendekati kepada orang-orang salih, terutamanya as-sahabah, apabila mereka duduk bersama Rasulullah, bersahabat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat merasakan kenikmatan, mereka merasakan kemanisan, mereka merasakan daripada kebahagiaan, ketenangan hati apabila berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebahagian sahabat merasakan bahawa apabila berada bersama Rasulullah seakan-akan mereka berada di dalam syurga. Bahkan ada yang mengatakan in dakhalna jannah kunna fi darajati asfin fala narahu ish tanfa. Sehingga ada yang mengatakan kalau aku masuk ke dalam syurga tapi tingkat syurga aku itu berada di bawah tingkatnya syurga Rasulullah, apakah manfaat masuk ke dalam syurga kalau tak dapat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahid minhum waqt rahatuh baina ahli wa auladuh yadhkuruh falam yadhkur ladzata julusih ma'al habib yakhruj min bait. Sebahagian daripada mereka teringat apabila duduk bersama ahli keluarga di rumah, teringat kelazatan, kenikmatan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila teringat kelazatan duduk bersama Rasulullah, terus tak senang duduk di rumah, terus keluar daripada rumah ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatruk aulad wal ahl yadur, pergi cari Rasulullah di mana Rasulullah berada, sama ada Rasulullah berada di rumah ataupun sama ada Rasulullah berada di masjid, sampailah mereka dapat melihat wajah Rasulullah, dapat meletakkan penglihatan mereka itu pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, barulah mereka merasa tenang, barulah mereka merasa gembira. Dan ini bukan berlaku kepada satu orang sahabat, dua orang sahabat, tiga orang sahabat ataupun 10 orang sahabat. Bahkan kebanyakan sahabat semuanya mempunyai masalah yang sama. Apabila mereka teringat kenikmatan duduk bersama Rasulullah, maka terus mereka akan bangun dan tak senang duduk. Kita dengar hatta pohon kurma tak mampu untuk berpisah beberapa langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis terisak-isak sehingga didengari oleh as-sahabah yang berada dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal sewaktu berada di Syria selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bangun daripada mimpi tersebut, maka terus dia membuat persiapan untuk pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang terdekat. Amin, Allahumma amin. Naam. Sehingga dikatakan bahawa kepedihan berada di dalam api neraka apabila dibandingkan dengan kepedihan, keperitan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada pendapat as-sahabah, keperitan berpisah dengan Rasulullah itu lebih pedih daripada keperitan api neraka. In ana lam adkhulil jannah musibah kabirah lam arak. Kalau aku masuk syurga tak dapat melihat Rasulullah, itu masalah besar. Yakni alamun nar kulluha takhif inda adami ru'yak. Sehingga kalau berada di dalam api neraka sekalipun, waliyadzubillah, seakan-akan begitu. Wa in dakhaltul jannah qasu an-na'im hadha. Kalau mereka masuk ke dalam syurga pun, walaupun ada kenikmatan di dalam syurga, tapi tak dapat melihat wajah Rasulullah, seakan-akan tak ada nikmat langsung. Al-azim alladhi fil jannah biladzati ru'yatihi wa mujalasatihi. Maka nikmat yang agung, yang paling besar selepas nikmat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama-sama, duduk di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila perkara-perkara ini menjadi satu perkara yang merisaukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat bersama Rasulullah, tidak dapat melihat wajah Rasulullah, tidak dapat duduk di dalam majlisnya Rasulullah, sehingga Jibril alaihi salam turun membawa wahyu dengan mengatakan wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama. Maka perkataan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu menggembirakan hati as-sahabah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berada bersama orang-orang yang dicintai mereka. Barulah kerisauan mereka itu berhenti.
Barulah kerisauan as-sahabah berhenti apabila turunnya ayat seperti ini dan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. La ilaha illallah. Dan kita dengar riwayat tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan wa tarabah, betapa kenikmatannya, betapa besarnya nikmat yang aku sedang menikmati ini. Ghadan alqal ahibah. Kerana apa? Seakan-akan sekarang ni dia dah nak take off, nak naik kapal terbang untuk berjumpa dengan kekasih dia. Iaitu seakan-akan kematian itu waktu untuk dia berangkat untuk berjumpa dengan kekasih. Maka dia mengatakan wa tarabah, yakni berada dalam keadaan yang sangat gembira. Ghadan alqal ahibah, esok aku akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku, Muhammadan wa hizbah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga as-sahabah yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita untuk dapat muliakan mata kita ini agar kita dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wajah-wajah as-sahabah dan juga wajah-wajah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bagaimana mungkin orang yang mencintai Rasulullah tidak rindu kepada Rasulullah? Bagaimana mungkin orang yang rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta daripada Allah agar dijumpakan, diperlihatkan wajah Rasulullah kepadanya dalam mimpi ataupun dalam keadaan jaga. Disebabkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wailun liman yarani yaumal qiyamah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihat wajah aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, kerana syaitan tak mampu untuk menyerupai daripada raut wajahku. Itu syaitan dia boleh ambil apa-apa bentuk, dia boleh menyerupai sesiapa pun, akan tetapi dia tidak boleh menyerupai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Moga-moga dengan kemuliaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon daripada Allah agar supaya kita tidak dijauhkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah. Salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengambil baiat daripada Rasulullah dan bersalaman, zaman dulu kalau ambil yakni seakan-akan janji setia, mengambil bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tangan mereka itu telah menyentuh daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tangan yang menyentuh tangan Rasulullah itu dia tidak gunakan selama-lamanya untuk menyentuh aurat ataupun untuk menyentuh daripada apa-apa kotoran lain. Begitu mereka memuliakan tangan mereka itu kerana tangan tersebut telah bersalaman dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang as-sahabah yang bernama Abu Mahdhurah, kana muadzin fi Makkah. Beliau merupakan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Sewaktu beliau kecil, Abu Mahdhurah ni sewaktu dia kecil, dia bersama sahabat-sahabatnya, yakni meniru daripada azannya Sayyidina Bilal. Ini budak-budak kecil bermain di luar masjid, masalan sebagai contoh, maka bila dengar Sayyidina Bilal azan, maka mereka pun cuba untuk meniru daripada azannya Sayyidina Bilal. Maka apabila selepas mereka meniru daripada azannya Sayyidina Bilal, seakan-akan salah seorang daripada mereka ini, suara mereka menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memanggil mereka dan suruh mereka azan satu demi satu untuk nak cari siapakah yang suara yang mana yang tadi menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Sayyidina Abu Mahdhurah melaungkan azan, maka Rasulullah memanggilnya dan menyuruhnya untuk menjadi muadzin buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ayyam Makkah yuadzin. Masaha sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala nasiyati Abi Mahdhurah. Maka sewaktu kecil Abu Mahdhurah ini, sewaktu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepada dahinya ataupun kepada rambut yang berdekatan dengan dahinya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Mahdhurah, fafahat tiban, maka tempat yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sangat wangi. Kana idza tamara aw hajja yaqulu lil halal.
Jadi bila dia melakukan haji ataupun umrah, dia akan bagi tahu tukang cukur rambut, dia kata dekat tempat ni kau jangan sentuh. Ataupun rambut yang berada di kawasan sini kau jangan sentuh. Kerana apa? Kerana rambut ini telah disentuh oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yalhaq baqi ras. Tempat lain kau boleh cukur, akan tetapi tempat sini kau jangan cukur sebab di sini rambut yang berada di sini telah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibiarkan rambut itu sehinggalah dia meninggal dunia, iaitu daripada dia kecil rambut itu tidak syuf. Anak kecil boleh berfikiran, iaitu dia tak nak rambut yang bersentuhan dengan tangan Rasulullah itu dipotong. Itu anak kecil. Dia ada mindset ataupun ada idea untuk nak membiarkan keberkatan itu berada bersama dia sampai dia meninggal dunia. Jadi daripada kecil sampai dia meninggal dunia, rambut yang berada di bahagian depan daripada kepala dia tu menjadi panjang dan panjang sehingga dia lipat, masukkan dalam kupiah dia. Wa yatruka wa yutil ila an mat. Dan rambut itu menjadi panjang sehinggalah dia meninggal dunia. Rambut yang telah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, ya, ini yang dilakukan oleh as-sahabah disebabkan kecintaan mereka yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dikurniakan secebis daripada kecintaan dan kejujuran as-sahabah dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum daripada minuman yang bersih dan baik dan suci. Indahum anhar min khamr wa laban wa ma' wa asal. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebutkan fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air yang tidak pernah rosak, min ma'in ghairi asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di dalamnya terdapat sungai daripada susu yang mana susu tak berubah rasanya. Dekat dalam dunia ni susu dah lama dia akan jadi rosak, kan, tapi dekat syurga lam yataghayyar ta'mu, takkan berubah rasanya sampai bila-bila. Lam yataghayyar ta'mu wa anharum min asalin musaffa. Dan dalam syurga akan ada sungai daripada madu yang juga kekal suci, bersih, tidak akan berubah keadaannya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan juga ada sungai daripada arak, yang mana arak itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada diri manusia seperti mana arak mendatangkan mudarat pada diri orang-orang yang minum di dunia. Makhtum ay mughattah. Yusqawna min rahiqin makhtum. Makhtum iaitu air yang ditutup. Takrimatan kama yuhaf syai'un mumtaz mughattah fi dunia. Seperti mana air-air yang bagus, air minuman-minuman yang baik dan bagus dan mahal dekat dunia ni diberikan packaging yang cantik dan bagus agar supaya dalamannya terjaga. Begitu juga dekat dalam syurga, rahiq makhtum itu dilindungi, dijaga sehingga ianya kekal segar. In kana fil jannah ma fi makrubat, ma fi adrar, ma fi syai' min al-asya' alladhi khalaqaha Allah fi dunya. Walaupun dekat dalam syurga tak ada bakteria-bakteria, tak ada virus-virus seperti mana yang ada dekat dunia. Dekat dalam syurga tu semuanya perkara-perkara yang baik, tak ada kotoran, tak ada bakteria dan sebagainya. Akan tetapi seakan-akan nak menunjukkan sebagai satu kemuliaan bagi orang-orang yang sebagai nak memuliakan orang-orang yang akan minum daripada minuman syurga itu, diberikan bekas dan diberikan cawan yang baik dan indah. Ma fi syai' fil jannah syai'un mudirrah lakin ma'a dhalika ya'ti bi suratin makhtum. Begitu ada juga para ulama yang menyebutkan bahawa rahiqin makhtum ini bermakna akibat yang baik. Ini penghujung yang baik. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberi hadiah-hadiah yang baik disebabkan amal ibadah mereka, maka begitu juga rahiqin makhtum ini seakan-akan menunjukkan akibat yang baik bagi orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Waqad rawa Imam Ahmad wal Baihaqi wa ghairuh. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Baihaqi meriwayatkan bahawa Nabi SAW bahawa ada riwayat mengatakan bahawa ma min mu'min yasqi mu'minan syarbatan 'ala adh-dhama illa saqahu Allah minar rahiqi makhtum.
tidak ada seorang beriman memberi minum kepada orang beriman yang lain, iaitu orang Islam bagi minum kepada orang Islam yang lain dalam keadaan orang Islam itu berada dalam keadaan yang sangat haus. Sama ada berada dalam keadaan haus, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia minuman daripada ar-rahiqi makhtum di akhirat nanti. Fadilah bagi orang minum ketika mereka haus. Fadilah menyediakan air bagi orang-orang yang haus. Maksudnya kalau kita letakkan air di masjid sebagai contoh, orang haus diminum, kita dapat pahala. Mungkin ada orang yang boleh infakkan, letakkan kowe ke ataupun kuku ke ataupun SK Magic ke apa-apa nama dia dekat dalam masjid, sehingga bila orang haus dia dapat minum, maka kita akan dapat pahala disebabkan kita memberi minum kepada orang-orang yang haus. Dan kalau kita pergi negara Arab, dia orang panggil baradah, dia orang ada tempat macam tepi jalan tu, tempat nak minum, dikhususkan ada air tu disejukkan, dan siapa-siapa nak berhenti boleh minum. Terutamanya di kawasan-kawasan perkampungan ataupun di kawasan-kawasan perumahan akan ada mesin itu, agar supaya siapa-siapa, terutamanya budak-budak kecil, kalau main di perjalanan, mereka boleh just stop dan ambil air tersebut. La ilaha illallah. Berkata Sayyidina Habib Umar, dia kata, sewaktu aku kecil, aku melihat salah seorang salih yang bernama Syekh Ahmad bin Abu Bakar Bafadal alaihi rahmatullah. Dia melalui daripada jalan-jalan di kota Hadramut. Di kota Hadramut, maka dia melalui daripada qirbah. Qirbah ni basically bekas air yang diperbuat daripada kulit. Zaman dulu diorang tak ada fridge ataupun macam kuku zaman sekarang ni, tekan air sejuk boleh keluar air sejuk. Jadi diorang tak ada benda-benda macam tu. Jadi dia letakkan air itu di dalam bekas kulit, kerana kulit ni dapat menyejukkan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka diletakkan air dalam bekas kulit sehingga air menjadi sejuk. Jadi orang zaman dulu diorang beli qirbah ni ataupun diorang buat qirbah ni, bekas simpan air, dan diletakkan di tepi jalan. Diletakkan di tepi jalan supaya kalau ada siapa-siapa yang haus lalu kat tepi jalan, just buka air tu, boleh minum. Yu'allaq ba'du ahlil buyut fi syari' liman yamur. Jadi Syekh ni bila dia lalu, dia akan melihat kanak-kanak sewaktu itu. Sayyidina Habib Umar kecil, maka dia suruh anak-anak kecil minum dulu. Tanda tawaduknya orang alim ini. Ini dia suruh kanak-kanak minum dahulu, kemudian dia kata, kamu tuangkan sedikit untuk aku. Dan Syekh Ahmad bin Abu Bakar Bafadal ni mengatakan bahawa aku tidak minum kecuali aku nak menjadi asbab orang yang letakkan air ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu orang yang letak ni nakkan pahala daripada Allah untuk bagi minum. Dan orang yang minum ni pula, dia kata, aku nak minum ni bukan sebab aku haus, akan tetapi sebab aku nak jadi asbab bila aku minum, orang yang letak minuman itu dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Syuf, orang-orang salih ni, hatta bila diorang makan, hatta bila diorang minum, ataupun apa-apa perkara yang diberikan kepada mereka itu, salah satu niat mereka adalah agar supaya orang yang menyediakan, sama ada makanan ataupun minuman ataupun apa-apa yang disediakan kepada mereka, diniatkan agar supaya orang yang menyediakan perkara tersebut mendapat pahala daripada apa yang mereka lakukan. Masyaribna ila idkhalil fadilah li ahli hadzal bait. La ilaha illallah. Ini sifat-sifat orang-orang saleh, ya, sifat-sifat orang-orang yang baik, sentiasa mengambil berat terhadap orang lain. Punya mereka mengambil berat bukan hanya untuk nak mengelakkan kemudaratan daripada orang lain, bahkan mereka memikirkan apa cara untuk menjadikan orang lain itu dapat pahala disebabkan mereka. Mereka tak nak orang lain mendapat dosa sebab mereka, dengan mereka mengampunkan orang lain setiap hari. Juga mereka mengambil berat bagaimana menjadi asbab orang lain tu dapat pahala disebabkan mereka. Wa hakadha. Hirsan 'alal ibad wa rahmatan bihim. Jadi berkata Sayyidina Habib Umar, apabila meninggal Syekh Ahmad bin Abu Bakar Bafadal ini, maka aku mendengar
Al-Habib Muhammad bin Ali bin Shihabuddin memuji kepada Syekh Ahmad bin Abu Bakar Bafadal. Salah satu pujian yang diberikan adalah ghatta ma indahu minal ilm wal fadail bitawadu'. Dia ini bersembunyi di belakang ilmu dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya itu dengan sifat tawaduk yang ada. Maksudnya apa? Walaupun dia seorang yang berilmu, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disebabkan kerendahan dirinya, iaitu sifat tawaduk yang ada pada dirinya, seakan-akan orang tak nampak keilmuannya, orang tak nampak kehebatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Inilah sifat-sifat orang-orang salih yang mana kita sebutkan pada pengajian yang lalu, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kebajikan ataupun melakukan kebaikan ini, orang-orang yang banyak berbuat bakti itu, hatta zarrah, mereka tak memudaratkan, iaitu zarrah, biji sawi pun mereka tak mudaratkan biji sawi tersebut. Wa yamshuna 'alal ardi hauna, dan mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan yang lemah lembut. Hatta nak pijak bumi, pijak dalam keadaan yang lembut, iaitu tak menghentak daripada bumi itu sehingga menyakitkan daripada bumi. La ilaha illallah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman itu apabila berjalan di atas muka bumi, mereka jalan dengan lemah lembut dan tenang, penuh dengan al-waqar, dengan tenang. Naam. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Naam. Ma huwa bitin wala ismin wala plastik, nihayatuhum yafuh raihatu al-misk minhu. Naam, maka kesudahan orang-orang yang baik, kesudahan orang-orang yang banyak berbuat bakti ini, ini diberikan penutup yang baik, diberikan bau yang baik disebabkan amal ibadah yang mereka lakukan, disebabkan hati yang bersih yang mereka persiapkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana anak pinak dan harta benda tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Idza syarib kana khatimata syarab miskan yafuh minhu. Naam. Jadi apabila mereka minum di dalam syurga, khatimatul syarab, penutup daripada minuman mereka itu akan ada bau kasturi yang keluar daripada minuman mereka. Khitamuhu misk. Hadha an-na'im alladhi asifu lakum man kana ya'qil anni innahu in huna tanafus ma'akum fil hayah fa'ala hadha. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga, ataupun sedikit daripada kenikmatan dalam syurga, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, barang siapa yang berakal, barang siapa yang memahami daripada kenikmatan yang sebenar, maka hendaklah mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan kenikmatan seperti ini. Berlumba-lumba dalam ketaatan, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, menyempurnakan, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan pengikutan, penauladanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sunnah-sunnahnya, berusaha untuk mempelajari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya. Maka berlumba-lumba dalam perkara-perkara seperti ini akan menatijahkan keridaan Allah dan juga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu, kita dilalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan permainan-permainan, dengan pangkat-pangkat yang menjadi rebutan manusia-manusia di luar, yang mana pada hakikatnya tidak ada kenikmatan dan tidak ada ketenangan dalam perkara-perkara tersebut. Walakin yakfi lakum aqlan aqulu lakum tanafasu fi hadha. Akan tetapi cukup bagi orang-orang yang berakal apabila Allah perintahkan dia untuk berlumba-lumba atas kebaikan, atas ketaatan, maka dia pun berlumba-lumba atas perkara tersebut. Dan berlumba-lumba dalam ketaatan ini tak ada orang yang berhasad dengki. Kalau benar-benar kita berlumba kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu keruniaan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Tak ada benda yang nak direbutkan, tak ada benda yang nak didengkikan. Semuanya akan dapat bahagian masing-masing yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, dan title-title yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya tidak ada siapa yang mampu untuk menarik kembali. Yarghab ar-raghibun yatasabaqun al-mutasabiqun.
Moga-moga kita menjadi orang-orang yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, sahutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalamnya terdapat kehidupan yang hakiki. Maka kehidupan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki ada di dalam perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mata yuqsim hadha syarab mithla hadhil ayyam nafsuh. Maka minuman-minuman di dalam syurga, kenikmatan-kenikmatan syurga ini diberikan ataupun diletakkan nama tuan punya minuman ini sewaktu kita berada di dunia. Sewaktu kita berada di dunia inilah tempat untuk kita menempah daripada kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga. Baik daripada minumannya, baik daripada makanannya, baik daripada istananya, baik daripada segala kenikmatan dan kemewahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam syurga. Tempat untuk kita nak buat book RSVP dia sewaktu kita berada di dunia. Bila dah sampai ajal, khalas, RSVP pun dah habis, dah tak boleh buat tempahan. Sewaktu kita berada di dunia lah tempat untuk kita nak buat RSVP, meletakkan nama kita di dalam syurga ataupun menempah tempat kita di dalam syurga. La ilaha illallah. Wa mizajuhu min tasnim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mizajuhu min tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim itu merupakan campuran air, minuman orang-orang yang baik. Al-abrar, orang-orang yang banyak berbuat bakti, bila mereka minum air di dalam syurga, akan diletakkan tasnim di dalam minuman mereka. Alladzi lam yartaqu ilal muqarrabin. Orang-orang yang belum sampai ke darjat muqarrab, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bawah darjat mereka daripada muqarrab, orang-orang yang baik, level biasa, maka minuman mereka itu akan dicampurkan dengan at-tasnim. Tasnim ni minuman ahli syurga yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya minuman tasnim ni akan turun daripada syurga yang tinggi. Fa'alfa' syarab fil jannah hadha tasnim. Maka minuman yang paling mahal, paling bernilai, paling berkualiti di dalam syurga adalah at-tasnim ni. Amatu ahli jannah yamzuj syarabuhum. Akan tetapi kebanyakan ahli syurga hanya dapat titisan daripada tasnim. Maksudnya apa-apa yang mereka minum akan dicampurkan 1-2 titik dengan at-tasnim. Apa-apa yang mereka minum. Naam, yanzil alaih yusab min fawq syuai min tasnim yuhsin at-ta'am. Maka minuman mereka akan menjadi lazat dengan campuran at-tasnim. Contohnya macam kalau kat dunia ni macam gula lah. Gula tu memaniskan daripada minuman, apa-apa minuman yang kita minum, ataupun kita campur madu dalam minuman kita untuk memaniskan daripada teh ataupun kopi. Naam. Ainan, apa itu tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ia merupakan air mata air yang diminum directly oleh orang-orang muqarrab, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan minum parti daripada tasnim. Maksudnya diorang tak ada minuman campuran. Tadi kita sebutkan al-abrar, bila diorang minum apa-apa daripada minuman syurga, maka minuman itu akan dicampurkan sedikit tasnim. Tapi orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan minum dia punya essence tasnim itu. Baqiyatu ahli jannah. Naam, ahlul illiyin, ahlil fawq. Qala Allah aktsaru ahlil jannah bul wa illiyun li ulil albab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ahli syurga ini bul, yang kebanyakannya yang level bawah tu semuanya bul. Bul ni maksudnya kalau nak translate secara bahasa itu, bul ni orang yang kurang pandai. Tapi orang-orang yang sangat pandai di dalam syurga itu ahlul illiyin, ada ulil albab, orang-orang yang intellectual di dalam syurga, orang-orang yang pandai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'd al-athar fi nawahil jannah yushrik fihi nur as-sana. Di dalam riwayat menyebutkan bahawa terkadang di dalam syurga, bila orang ahli syurga ni tengah buat hal masing-masing, tiba-tiba kadang-kadang ada cahaya yang luar biasa datang.
tiba-tiba ada satu cahaya luar biasa. Macam kita dekat alam dunia ni kadang-kadang tiba-tiba ada petir menyambar waktu malam, tiba-tiba ada macam ada lightning, ada cahaya. Yaqul lahum rajulun minal illiyin intaqala minal ghurfa ila al ghurfa. Maka dikatakan kepada mereka, cahaya tu macam sekelip mata adalah disebabkan orang-orang daripada level atas di dalam syurga itu berpindah daripada satu bilik ke bilik yang lain. Disebabkan mereka berpindah dari satu bilik ke bilik yang lain, maka seakan-akan ada barakah, ada cahaya kilat yang menerangi daripada syurga yang telah terang. La ilaha illallah. Maka ahli al-illiyin, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ni, mereka ni orang-orang yang tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik daripada para nabi, baik daripada as-siddiqin dan juga orang-orang kibarus salihin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Ada 3 golongan di dalam syurga. Muqarrab, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang diberikan buku catatan di tangan kanan, dan juga orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, insya-Allah kita akan sambung perbahasan ini pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala setelah memperdengarkan kepada kita kenikmatan syurga, disempurnakan nikmat tersebut dengan diizinkan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului dengan persoalan, tanpa didahului dengan pertimbangan amalan, tanpa didahului dengan kesusahan-kesusahan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita digolongkan daripada orang-orang yang dapat masuk ke dalam syurga bighairi hisab, bighairi azab, bighairi itab. Dipermudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa afiyah. على هدينا كلنا صالح جميع آخرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدس أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.